أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati lagi saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam Al-Fadil Tuan Bilal, yang berusaha lagi dihormati barisan ahli jawatan kuasa masjid. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin dan hadirat yang diberkati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan sembah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan lagi sesi perbincangan kita seperti biasa. Walaupun hari ini mungkin adalah sedikit keceriaan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada kita semua berkenaan dengan pelantikan menteri baru kan, terutamanya menteri agama lah, iaitu di kalangan orang yang tidak ada background politik. Dan itu satu benda yang menggembirakan kita lah, iaitu dengan adanya orang yang neutral. Teringat saya dengan zaman Allahyarham Syekh Al-Imam Muhammad Mitwalli Sya'rawi, yang beliau diangkat menjadi Menteri Wakaf di Mesir di bawah pemerintahan Husni Mubarak. Maka ketika itu memang melonjak naiklah Kementerian Wakaf di Mesir, yang mana Syekh Mitwalli Sya'rawi ini seorang yang alim, dihandle dengan baik. Jadi itu satu kelebihan lah buat orang yang neutral, yang memang betul-betul alim, memegang satu tampuk jawatan yang penting dalam negara. Satu kebanggaan buat kita. Alhamdulillah. Apa-apa pun semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula beberapa portfolio yang lain itu pulanglah. Yang penting Allah Taala dah menentukan segala-galanya. Kita redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan keselamatan, kesejahteraan, kemajuan dan keamanan bumi Malaysia kita yang kita cintai, insya-Allah. Dengan keamanan yang ada, boleh kita meneruskan kuliah-kuliah ataupun sembahyang berjemaah, amalan ibadat, amalan biasa sehari yang kita dengan keluarga, dengan masyarakat dan sebagainya dengan biasa dan tidak ada gangguan, mudah-mudahan. Muslimin rahmati Allah sekalian, antaranya ialah perjalanan kelas kita pada malam ni lah. Okay, dia jalan macam biasa, menteri lantik-lantik lah, tapi kelas kita tak berjalan macam biasa. Melainkan saya yang dilantik jadi menteri. Memang tak ada kelas malam ni. Tapi tak lah gitu. Na'udzubillah, ambil tak jauh. Malah jadi menteri kuat benda, kepala je. Baik ngajar sejik tau. Mudah-mudahan insya-Allah kita istiqamah dalam kuliah kita, dalam pengajaran agama kita, mudah-mudahan insya-Allah. Kita sambung perbincangan kita pada malam ini. Cuma untuk maklum awak lah,
sebenarnya ada di kalangan jemaah yang yang menegur saya lah berkenaan dengan kuliah yang mana ustaz sedikit terbuka dalam menyebut perkara-perkara sensitif berkenaan dengan air mani ke, berkenaan dengan benda-benda yang lebih kurang tapih. Jadi di sini saya mohon maaf banyak-banyak mohon maaf banyak-banyak. Biasalah manusia ada melakukan kesalahan. Jadi saya mengakui kesalahan tersebut. Tujuannya apa? Seperti mana yang dah disebut sebelum ni, saya dulu memang mengajar memang tapih sungguh. Tapi hasilnya pelajar jadi kurang faham, audiens jadi kurang faham kerana tapih tebal sangat. Jadi jejak orang. Dengan tubiknya peluru, pistol, timba, perigi dan sebagainya, jadi orang tak faham. Melainkan orang hodok sibik faham lah. Jenis orang skema tak faham. Jadi tapi orang tak faham rupanya lah. Sekali kita open sikit. Tapi apalah, mungkin tak kena dengan suasana, saya minta maaf banyaklah. InsyaAllah saya cuba tapi sikit, lepas sikit, gitulah. Sekadar mana yang termampu untuk menerangkan. Yang paling penting kita dapat manfaat ilmu, mudah-mudahan. Muslimin rahmati Allah sekalian. Kita sambung perbincangan kita, muka surat 28. Fardu mandi hadath. Fardu mandi hadath. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, fardu atau rukun mandi hadath 3 perkara. Sebelum ni akad adah kecil iaitu wuduk. Yang ni kita mengangkat adah besar, nama dia mandi wajib ataupun mandi hadath. Mandi hadath. Di akad adah kecil dengan berwuduk. Hadas besar dengan mandi, kita panggil sebagai mandi wajib lah. Kita panggil sebagai mandi wajib. Kenapa? Tak mandi memang tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak beribadat, tak boleh nak baca Al-Quran, maka wajib mandi. Di situ jadi wajib, mandi wajib. Di situ jadi mandi wajib. Kalau wuduk wajib boleh ke? Boleh juga kalau wuduk wajib pun. Tapi wuduk ni memang nama khas dah. Sebab mandi ni dia umum lagi. Ada mandi biasa, ada mandi mayat, ada mandi wajib, ada mandi yang memang saja nak sujud badan. Jadi dia ada khusus kalau orang kita ni menamakan dengan mandi wajib. Sebab apa? Sebab memang tak boleh tak mandi. Kalau tak sembahyang, kena mandi juga tuan-tuan. Maka jadi mandi wajib ataupun dipanggil sebagai mandi hadath oleh pengarang kitab yang kita baca ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Kata pengarang lagi yang pertama, tadi ada 3 kan? Tadi ada 3 rukun ataupun fardu mandi hadath ataupun mandi wajib. Yang pertama apa dia? Iaitu niat. Innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan dengan niat. Jadi al-a'mal di sini segala amalan, terjemah begitu, segala amalan dengan niat. Maka amalan-amalan boleh kata semuanya adalah dengan niat. Melainkan beberapa amalan yang terpencil lah. Beberapa amalan yang terpencil dipanggil sebagai istisna, iaitu pengecualian. Tapi ala kulli hal boleh kata segala amalan mesti kena niat. Termasuklah juga mandi wajib, termasuklah juga mengambil wuduk. Iaitu niat mengangkat hadas junub atau mengangkat hadas besar, atau niat mengharuskan fardu sembahyang, atau niat fardu mandi, atau menunaikan fardu mandi, atau mandi yang fardu, atau mandi yang wajib. Sekiranya niat mandi sahaja tiada memadai. Banyak niat ni, bukan banyak gitu niat. Banyak ustaz, dah nak apa? Bukan mandi gitu tu pilihan. Di sini option. Maknanya kita bila nak mandi wajib, kita boleh niat sahaja aku mandi wajib, boleh. Ataupun aku niat untuk mengangkat hadas besar, boleh. Niat untuk fardu mandi, boleh. Ataupun niat mandi yang fardu, boleh. Ataupun niat mengharuskan fardu sembahyang, boleh. Ikut pandai kita, tu pilihan yang ada. Bukan pilihan bukan mandatory ni, semua ni tak, dia pilih satu je. Ikut pandai hak mana memudahkan. Cumanya pengarang kita ni dia jelas benda ni
ada di sini sedikit khilaf di kalangan ulama berkenaan dengan niat. Ada ulama yang memang dia syadid sikit. Syadid ni maknanya dia ni tegah sikit, beraloh sikit. Maka kalau sekadar mengharuhkan fardu sembahyang, maka di sini ada lagi perbincangan. Contohnya panjang lebar lagi. Kalaulah niat saja dengan semata-mata mandi kerana nak sembahyang, ada lagi khilaf di kalangan ulama. Tapi kira yang masyhur lah ataupun yang biasa kita pakai lah, kira ulama kata boleh pakai belaka ni. Boleh pakai belaka niat yang disebut ni. Tak ada lah ulama kata tak boleh ataupun ulama kata tak sesuai. Tak ada. Ni kira ulama pakai boleh belaka ni. Kau boleh belaka, ulama kata boleh. Okey, ini semua ulama kata boleh. Okey, mazhab Syafi'i ialah ulama Syafi'i, iaitu dengan apa? Hak mudah sekali saja aku mengangkat hadas besar. Okey, mengangkat hadas besar ataupun susah sangat nak angkat hadas besar sebab baru masuk Islam, hadas pun tak kenal dan banyak songeng pula. Kita nak ajar dia ni baru masuk Islam, tapi jenis dia banyak cakap. Dah tanya dah nak mandi tu nak niat anda, saja aku mengangkat hadas besar. 3 jam pula nak syarah pasal hadas. kena dia banyak cakap, puang pula Allahu Rabbi. Jadi kau blebeh. Syarah ke dia pasal hadas dia. Apa? Kenapa pula saya kena angkat hadas? Apa masuk hadas? 3 jam pula syarah ke dia. Okey, apa ke dengan Eliu? Tongsa apa kena tekak. Kalaulah dia masuk Islam ataupun dia ni baru kenal agama, mudah je, saja aku mandi wajib dah, ajar dia gitu. Okey, saja aku mandi wajib dah, mudah lah. Ataupun saja aku mandi fardu, ajar dia gitu. Biar niat dalam hati dia saja aku mandi wajib atau mandi fardu. Tak aku jawab fardu kan, ialah orang baru kenal agama, fardu pula tak tahu. Fardu tu benda. Tu pun 2 jam. Capur 3, 2, 5 jam syarah ke dia pasal niat saja, tak mandi lagi. Kalaulah dia baru kena Islam ni tuan-tuan, contohnya mudah je. Okey, niat mandi wajib dah. Niat mandi wajib, tak sebutlah hadah-hadah tu. Kalaulah dia orang baru kena Islam, baru kena istilah-istilah Arab tuan-tuan. Tetapi kalau kita ni untuk mengelakkan khilaf, kita ni kira nak rasa sedap dengan al-khuruj min al-khilaf, mustahabun, dengan kaedah keluar daripada khilaf, satu tuntutan ataupun satu sunat, maka kita niat mudah je, saja aku mengangkat hadas besar. Sebab kalau kita ambil air semayang, kita niat saja aku mengangkat hadas kecil. Kerana air semayang ni dia menghilangkan hadas kecil, maka niat je saja aku menghilangkan. Mengangkat tu bukan angkat gini. Angkat ni bahasa Arab raf'al hadath. Nawaitu raf'al hadath, saja aku mengangkat hadas. Sebab raf'a tu maknanya angkat lah, tapi maksud di sini ialah menghilangkan hadas. Kalau kita nak faham sutir-sutir dalam bahasa Melayu, kita letih juga nak ke syarah tu. Angkat hadas, nak angkat ke mana ustaz? Nak angkat ke mana? Dia macam ni, saya angkat ni, mengangkat ni. Okey, masuk di sini nawaitu raf'al hadathi, saja aku mengangkat hadas, iaitu saja aku menghilangkan hadas kecil. Tu niat nak ambil wudu. Kalaulah mandi wajib, tujuan dia apa? Nak menghilangkan hadas besar lah. Jadi niat dia saja aku mengangkat ataupun menghilangkan hadas besar. Selesai masalah. Ni kira niat masyhur lah. Niat masyhur yang direkomend oleh ulama. Mudah, tak ada khilaf dari sini. Kenapa? Memang kita mandi nak mengangkat hadas. Memang kita ambil sembahyang sebab nak mengangkat hadas. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada wuduk yang mana bukan niat untuk mengangkat hadas, sebab hadas dah terangkat, sebab hadas dah terangkat dah, sebab dia ada wuduk dah, tidak ada hadas, dia nak ambil wuduk sekali lagi. Contohnya, jadi di situ dia akan nak niat mengangkat hadas pula. Ini bincang banyak lebar dalam kitab-kitab besar ataupun kitab-kitab panjang, kitab-kitab yang luar perbincangan berkenaan dengan fiqh. Kalau niat mengangkat hadas, okey, contoh ambil air semayang, saja aku ambil air semayang. Bila saja aku ambil air semayang, boleh juga, tapi ada ulama kata macam tak sesuai, sebab ada juga ambil air semayang yang tidak mengangkat hadas.
Okey. Dan kan nak sembahyang mesti kena angkat hadas. Maka sembahyanglah tujuan dia nak mengangkat hadas. Jadi khilaf panjang di sini tuan-tuan. Dia tak ambil sebut. Jadi kau pening pula. Tak ambillah memeningkan kepala. Jadi kita nak memudahkan dan kita nak biar orang jadi faham belaka. Dengan benda hak mutamak selalu, tak payah dah nak kait-kait jauh-jauh. Tapi yang saya bagi tahu tadi hanya sekadar untuk maklumat aje. Tapi yang mutamaknya pada tuan-tuan mudah je. Tambuh cari balah, tambuh benih kepala. Okey, kalau kita sendirilah hak lama dah dengan Islam ni, dah biasa dengan atau familiar dah dengan istilah-istilah Arab ni, mudah. Bila ambil air sembahyang saja aku menghilangkan ataupun mengangkat hadas kecil. Masa air kena muka lah. Okey, kalau lah mandi wajib, maka saja aku mengangkat hadas besar. Apakah tu je? Kerana macam kita sebut tadi, kita ambil air sembahyang kerana kita berhadas kecil, kita nak hilangkan hadas tersebut. Kita mandi wajib kerana kita nak menghilangkan hadas besar. Kerana ketika itu kita berhadas besar. Bila berhadas besar terhalang daripada sembahyang. Kita tak boleh sembahyang dalam keadaan berhadas besar, maka kita kena hilangkan hadas tersebut. Apakah cara yang boleh nak hilangkan hadas besar? Jawab dia ialah mandi lah. Jadi mandi ni mengangkat hadas besar. Niat tu lah. Ataupun tu pilihan hak terbaik lah. Kira hak mutamak tu kita kata, ataupun hak tu kira mudah faham, standard belaka. Tapi kalau rasa hadas tu bertukar mimbar sekali, hadas tukar dengan dengan berak. Contohnya dia tuan-tuan, contohnya ustaz, dia baru masuk kelas Fardhu Ain, umur muda lagi, bukan dalam 65. Contohnya, akak tangan ustaz, apa haji nak anda? Saya nak pergi berhadas besar kejap. Contoh. Dia ingat hadas tu berak. Jadi nak pergi berak lah, tapi berhadas besar tu ustaz neleh air liu. Warna ya haji ni galak sangat. Siapa nak berhadas besar tiba-tiba ni. Okey, dia ayah haji tu dia baru belajar Fardhu Ain. Jadi dia ingat ke sebab ustaz ni cakap Arab, dia guna istilah Arab, hadas tu. Contohnya macam gini lah, ustaz ada mak motor ni, dia dah insah dah. Jadi dia join dengan geng-geng ustaz-ustaz ni ataupun geng-geng pendakwah. Lepas tu suka sangat dapat berdakwah bersama dengan ustaz ni. Dia pergi jumpa ustaz mengajar sejid. Ustaz, Allah malang rugi ustaz dah turun. Saya ni suka sangat. Apa awak suka sangat? Sebab saya ni dah start dah muka nakir. Nak cakap Arab juga dah. Orang amal ma'ruf nahi munkar. Dia muka nakir tu. Ustaz pucak muka. Dah ada muka-muka tu kira muka nakir tu. Okey. Ada salah. Mana hadas ni apa dia? Hadas tak ada dalam bahasa Melayu, tak ada. Dari nak terjemah bahasa Melayu, ustaz hadas tu maksud dia benda. Tak ada lah dalam istilah. Bahasa Inggeris ada tak hadas? Cuba terjemah. Hadas dalam bahasa Inggeris. Cuba translate. Ada tak hadas dalam bahasa Inggeris? Berak. Tak, berak ada terjemahan dia. Berak bahasa Melayu. Bahasa Inggeris dia berak. Tu jawab sendirilah. Setiap bahasa tu ada lah berak tu. Tapi hadas ada tak dalam bahasa selain Arab? Ada tak dalam selain bahasa Arab? Ataupun bahasa yang familiar, Cina ke, India ke, bahasa Melayu ke, bahasa Melayu apa dah? Atau bahasa Inggeris? Ada tak? Tak ada. Betul kalau orang tanya dah hadas tu benda ustaz, tak boleh nak terjemah satu perkataan. Dia nak terjemah dengan satu perkataan. Dia kena terjemah dengan huraian. Hadas ni ialah apabila kita tak ada air sembahyang, maka itu namanya hadas kecil. Kalaulah apabila kita dalam keadaan berjunuk, contohnya kita kena mandi wajib, maka itu namakan hadas besar. Panjang jawapan dia, tak ada terjemahan dengan satu perkataan. Okey, contohnya memberi. Apa maksud memberi? Mudah je, mengurniakan, menghadiahkan. Contoh boleh terjemah dengan satu perkataan, serti dengan satu perkataan, ataupun terjemah you give. Okey, awak memberi. Dalam bahasa Inggeris ada. Tapi hadas, cuba terjemah bahasa Arab. Boleh bahasa Arab hadas. Bahasa Melayu apa dia hadas? Tak ada. Tak ada. Tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi memang benda ni kena belajar.
Sebab huraian dia tu membawa kepada mesti belajar fardu ain. Baru kena apa itu hadas kecil, baru kena apa itu hadas besar. Sebab tu kalau kita cakap pasal hadas ni kepada orang putih dia tak masuk Islam lagi, ataupun dia ni baru kenal Islam, kita cakap pasal hadas ini, hadas kecil dengan hadas besar ni, memang lambat dia faham. Sebab kita tak nak translate kepada bahasa Inggeris, dan benda tu tak ada, seolah-olah tak ada istilah khusus. Hadas ni benda tak ada terjemah dengan satu kata, kita kena huraikan panjang pula. Okey, dah kita boleh faham ni mudah ke mana? Dah kita mari sejuk sama, hak ustaz sebut sama, hak familiar dah, maka boleh kita faham mudah. Dah orang baru pertama kali dengar perkataan hadas, apakah yang cara yang mereka boleh guna untuk memahamkan perkataan hadas tersebut? Setakat ni bagi saya lah, wallahu alam, mungkin adalah saya kurang ilmu, saya ni jahil, mungkin ada. Tapi untuk nak bagi tahulah apa perkataan yang seerti dengan hadas dalam bahasa Melayu ke ataupun dalam bahasa Inggeris. Okey, bahasa Mandarin ke, bahasa Urdu ke, terulang ada tak seerti? Bagi saya susah, sebab dia menjadi satu istilah. Dia adalah satu istilah tuan-tuan yang perlu dihuraikan panjang. Tak panjang sangat, tapi kena hurailah jawab dia. Okey, kembali balik tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang diberkati Allah sekalian. Jadi niat dia mudah, banyak di sini pilihan. Saya sebut pertama, iaitu niat dia mengangkat hadas junub atau mengangkat hadas besar. Ini pilihan option, kita pilih mana kita sekenang. Okey, niat dia mengharuhkan fardu sembahyang, ataupun niat fardu mandi, atau menunaikan fardu mandi, atau mandi yang fardu, atau mandi yang wajib. Jadi 7 pilihan niat yang kita boleh niat untuk mengesahkan mandi wajib kita. Jangan dak niat terus. Garang kata di sini, kalaulah dia niat nak mandi saja, maka tak jadi, dia jadi mandi biasa. Niat nak mandi saja, aku mandi, tak sabit dengan wajib ataupun fardu, maka dia akan jadi mandi biasa. Jadi mandi tu tak kira lah, walaupun 18 releng habis air. Gonyoh ni tuan-tuan, gonyoh habis ni. Kali tak ingat ini niat. Lak dah habis siap dah masuk bilik air, Allah dah ingat astaga niat. So dah mayang. Bukan setakat keluar bilik air, terawih 20 rakaat dah. Tuan-tuan bagi salam tu, assalamualaikum. Tu bila ni apa nama? As-salatul witri asabakumullah. Asabakumullah mana? Mandi dah lagi. Mandi dah. Dah ingat niat ni. Sajalah balik pula. Jangan terus. Haram kalau teruskan. Balik lah. Dah tu mana? Mayang mula. Kalau nak dapat pahala fadilah tarawih, mayang mula. Tapi isa tu memang wajib ulang balik dah. Okay. Mana dah sembahyang ni rugi lah. Okay, benda. Dah ingat niat ni. Niat kau, tapi niat mandi saja, tak niat mandi wajib. Niat saja, tak niat mandi wajib. Yang ni kita sebut banyak dulu pada wuduk gitu kan tuan-tuan dah. Ingat dah. Dia basuh kaki, tapi dia basuh kaki dan dia niat nak menghilangkan kotoran kaki. Dia basuh muka, basuh tangan, kaki tu nampak ada seluk sikit. Jadi dia basuh kaki tu dengan niat nak menghilangkan seluk. Niat tu berubah. Niat tu berubah, niat nak menghilangkan benda kotoran di kaki, bukan niat nak menghilangkan hadas. Maka di situ tak sah basuh kaki dia. Lepas tu dia pergi semayang pula. Maka kalau dia sedar, dia kena ulang balik. Sebab apa? Sebab dia bukan niat mengangkat hadas di situ. Dia dah ubah niat dia kepada menghilangkan kotoran. Dia dah ubah niat dia untuk membersihkan kaki, maka niat berubah. Jadi di sini hadas belum lagi terangkat, sebab niat dia bukan nak angkat hadas, niat dia nak bersih kaki, niat dia nak menghilangkan kotoran. Maka di sini sama lah, dia kena U-turn balik lah. Okey, nak U-turn balik dan basuh kaki semula dengan niat mengangkat hadas ataupun menghilangkan hadas. Sama juga dengan ni, walaupun 18 releng dah mandi, dah ingat nak niat, maka start baru mula. Okey. Kena pula hari tu 3 hari dah air kena jatuh. Rumah pula tingkat 18 flat. Lih rosak pula.
Oh sedih. Akak air tunggu air lori, air kena jatuh. Tunggu bawah tu tak ada tunggu lori mari berbuk pula. Tak dah lah 2 belti air. Leh rosak. Naiklah tangga tingkat 18. Okey. Lepas tu letak niat ambil air apa? Niat air nak guna lah. Dan niat air nak mandi wajib. Maka mandi wajib. Habis 2 belti. Sudah dah keluar bilik air, Allah dah ingat niat. Turun mula ambil kat lori air. Dah nak ke mana? Sebab itulah niat tu penting tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Okey. Perempuan yang haid dan yang nifas hendaklah niat mengangkat hadas haid ataupun nifas. Okey. Kalau perempuan dia kena niat nak angkat hadas, menghilangkan hadas haid ataupun nifas. Ataupun niat nak mengangkat hadas pun okey dah. Okey. Kita ambil mudah lah. Kira niat mandi wajib pun okey dah. Okey. Ataupun niat nak mengangkat hadas pun okey dah. Okey. Ataupun nak lagi detail lagi, hak lagi comelnya, kalau perempuan haid dan nifas ni, maka dia niat tahu apa hadas yang telah ada pada diri dia. Kerana dia ni haid, kemudian suci dah dia nak sembahyang. Dia nak sembahyang, maka dia mandi. Mandi tu niat apa? Mengangkat hadas haid ataupun mengangkat hadas nifas. Tapih ni. Kan kata tak tapih pula. Okey, nak qiyah ke mana tak tahu. Dia sebut je lah ni tak boleh nak qiyah dah. Saja contoh kata dia lah dalam hati. Saya dak ah. Saya lelaki, mana ada haid. Contoh. Kan kata ustaz ada haid pula ni. Saja aku mengangkat hadas haid ataupun mengangkat hadas nifas. Itu lebih baik lah bagi perempuan yang uzur. Uzur kerana apa? Kerana haid dan juga kerana nifas. Ataupun malah beradang dengan ustaz ain, dah nak niat. Ataupun yelah kita ni baru jinak dengan fardhu ain, detail pula niat. Jadi mudahnya tuan-tuan, tak apalah. Masa air kena tubuh tu, niat saja aku mengangkat hadas besar. Besar tu kena sebut lah. Besar kena saja aku mengangkat hadas besar. Okey, selesai masalah. Itu lebih mudah tuan-tuan. Muslimin rahmati Allah sekalian. Niat itu wajib disertakan tatkala mula. Bila niat tu bila kena niat tu, wajib disertakan tatkala mula membasuh anggota supaya dikira basuh anggota itu. Maka sekiranya niat itu dimulakan selepas membasuh satu anggota, kenalah dibasuh semula anggota yang tiada berserta dengan niat. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Jadi niat ni bila? Niat ni bila? Niat ni adakah ketika kita tak buka paik? Tak buka paik, niat dah saja aku mengangkat hadas besar. Lepas tu mandi. Ataupun nak masuk bilik air, ataupun niat tu lepas bersama dengan isteri, awal-awal lagi. Contoh lepas bersama dengan isteri tu, niat dah nak mandi wajib. Adakah dikira situ? Lepas tu pergi mandi je? Jawab dia tidak. Okey, dia ada tertik terning dia tuan-tuan. Dalam mazhab Syafi'i kita ni, al-qasdu muqtarinan bi fi'li. Qasad itu, niat itu mestilah berserta dengan amalan. Niat tu mesti berserta dengan amalan. Kalau kita ambil wuduk, maka amalan pertama wuduk tersebut mesti kita niat ketika itu. Amalan pertama wuduk, masa itulah niat. Wuduk apa amalan pertama yang wajib kita buat masa ambil wuduk? Apa basuhan pertama? Amalan tu maknanya basuhan pertama, iaitu muka. Maka bila air kena muka, masa itulah kita niat wuduk. Okey. Sembahyang, apa amalan pertama dalam sembahyang? Rukun pertama dalam sembahyang, takbir kan? Allahu Akbar. Masa itulah kita datangkan niat. Samalah juga kita buat amalan-amalan lain, tawaf dan sebagainya. Bila nak tawaf contohnya, nak sembahyang ke, nak ambil air sembahyang ke, samalah juga mandi wajibnya. Maka rukun pertama tu ataupun benda pertama masa amalan tu start buat, masa tu niat. Makanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mandi wajib, apa amalan pertama? Iaitu meratakan air ke seluruh badan.
maka start air tu kena tubuh, masa itulah niat. Kita buka tu tak niat lagi, air tu jatuh kena kepala kita contohnya. Jatuh kena kepala kita dulu. Bila jatuh kena kepala kita dulu, maka di sini kena titik berapa dah? Titik ataupun 2-3 titik jatuh, air menimpa kepala kita, maka tu niat. Saja aku mengangkat hadap besar. Maka basuhan tu dikira basuhan mandi wajib lah. Tetapi kalaulah kita buka dapat air turun dah, kena dah kepala kita. Lepas kena kepala kita tu, kemudian air ataupun air tu dah kena tangan kanan kita. Lepas habis basuh tangan kanan kita tu, baru kita niat saja aku mengangkat hadas besar. Kemudian kita kata lah, kita basuh kiri pula dan sebagainya. Belakang, kaki kanan kiri, kata belaka dah. Sah tak mandi tersebut? Jawab dia tidak sah. Kenapa? Kerana dia basuh tangan kanan dia masa tu belum niat. Jadi basuhan tu tak dikira. Basuhan tu tidak dikira. Panggil basuhan tu basuhan biasa, bukan basuhan mengangkat hadas. Makanya masa dia perata dah, masa lepas babi basuh tangan kanan baru dia niat. Di akhir ataupun di pertengahan ambil mandi wajib dia, maka dia kena basuh sekali lagi, perata sekali lagi, tepat hak yang dia terlepas niat. Okey, barulah dikira rata seluruh air tubuh badan, maka barulah hadas besar dia terangkat. Hadas besar dia terangkat. Faham tak? Dia atas basuhan. Kadang ada setengah orang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia basuh separuh. Ada tak? Dia basuh separuh. Basuh separuh mana? Contohnya dia pergi sungai. Dia pergi sungai masa tu tengah malam ataupun pagi-pagi dah, subuh. Pergi sungai. Lepas pergi sungai tu dah betul lah kemah orang. Contohnya malam tu accident. Tapih tu. Contoh. Malam tu accident. Jangan salah faham pula. Orang hendak faham tu maknanya dia CV. Ataupun dia skema. Okay, dan nak suruh tapih kan. Tak maaf banyaklah. Okey, malam tu dia accident. Pagi tu dia kena mandi wajib. Dia kemah tengah-tengah hutang. Air sejuk lah. Masuk tandas, masuk badan pula. Masuk dalam sungai tu ketok. Masuk sampai pinggang tu ketok. Ketok lah. Okey. Jadi nak basuh tubuh tu sejuk. Batal niat. Bukan batal niat, tak jadi dia nak mandi wajib. Maka di sini dia niat dah. Dia turun tu sampai kat gigi air tu ataupun dah tergelang dah separuh badan dia, sejuk dah tahan sangat. Masa tu masa dah dia air terkena badan dia ataupun dah masa apuh dah pinggang dia, apuh dah pinggang dengan air, masa tu dia niat saja aku mengangkat hadas besar. Okey, tapi nak nyelang lagi biar habis seluruh badan, sejuk tak tahan, maka dia naik mula. Dia naik semula. Okey, tadi dia niat dah, tapi dia terpaksa tinggalkan dahulu, tangguhkan dahulu kerana sejuk sangat, maka dia naik. Dia naik dulu, dia panas-panas badan dia dulu, lebih kurang dalam setengah jam ataupun sejam tu dia ambil air, dia pergi panas air jadi suam sikit, barulah dia mandi wajib. Maka dia mandi wajib ketika itu, dia kena basuh apa? Dia kena basuh badan dia lah, dah kena basuh kereta pula. Tak ada kaitan basuh kereta. Basuh badan dia lah, maknanya apa? Dia panas air. Yelah, nak cari cerita kemah ni sebab panas air ni bukan water heater kat rumah, kat mana kita. Terhad lah puyuk kecil. Jadi puyuk kecil tu nak basuh seluruh badan, dodang. Nak kata pula ke dodang. Maka di sini dia kena basuh kat mana je? Basuh bahagian hok dak kena air lagi lah. Hok masa pinggang dia dah hapuh dalam air, dia niat dah mandi wajib, maka dah terbasuh lah separuh. Kemudian dia naik balik. Dia naik balik, maka dia wajib basuh separuh lagi. Okey.
Jadi dia ambil air, dia panas lebih kurang dalam sepuyuk, 2 kendi dan sebagainya. Maka air itu suang contohnya. Suang. Maka dia mandi tu dengan niat mula lah. Niat keadah lagi lah. Dia kena masa air kena air tu, dia niat keadah lagi. Maka dia hanya perlu ratakan bahagian hotdog kena air lagi, hot sejuk ni. Pinggang ke bawah tak payah dah. Sebab dah tu dah masuk dalam air dah. Faham tak? Jadi dah basuh dia tu, dah kira terangkat hadah. Maknanya hadah tu terangkat dah bahagian kena air. Tinggal hotdog kena air lagi. Maka dia kena nyudah bahagian hotdog kena air lagi lah. Macam juga tangan tadi saya cerita. Maka bila dah dibasuh dah, tangan ni dah niat. Maka hot lain ni, hot dalam dah niat ni, maka dah selesai. Tak masalah lah. Kalau dia nak menyempurnakan mandi wajib dia, cukup sekadar dia hanya basuhkan bahagian hotdog niat tadi. Maknanya seluruh tubuh dah dia basuh dengan niat mengangkat adab besar, barulah sah mandi wajib dia. Jelas tak tuan-tuan? Naik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat boleh menteri baru. Terengganu ramai pula ke ni. Jarang Terengganu ramai menteri tak. Rasa dulu seorang je, kadang 2 orang. Ni berapa? 5 orang. 5 orang tak? 5 orang apa 4 orang? Apalah, asal akhir je belaka dah. Menai dulu. Bismillah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian, biar kita doakan selamat belaka dah. Kita doakan sejahtera semuanya insya-Allah. Kita sambung perbincangan kita. Okey. Muslimin rahmat Allah sekalian. Itu yang pertama Yang kedua, rukun kedua ataupun fardu yang kedua daripada 3 rukun ataupun fardu mandi wajib, iaitu menghilangkan najis lebih dahulu jika ada pada badan, bagaimana diutarakan oleh Imam Rafi'i. Maka menurut pandangan ini, sebelum mandi kenalah basuh najis itu lebih dahulu, kemudian baru basuh untuk mandi. Kena 2 kali basuh, tidak cukup dengan sekali basuh. Tetapi pada pendapat Imam Nawawi, tidak wajib basuh 2 kali, cukup dengan sekali basuh untuk najis dan mandi. Pendapat Imam Nawawi lebih kuat dan sesuai. Muslimin rahmati Allah sekalian, dia kalau ikut kitab-kitab biasa, dia akan pakai pandangan yang biasa, yang Nusantara kita lah, kitab-kitab Jawi dan sebagainya, ataupun kitab-kitab Arab yang biasa kita dengar, Iqna' ke Kifatul Akhiyah ke, contohnya lah. Hasyiah Syarqawi ke dan sebagainya, contohnya lah. Lebih cenderung memakai pandangan daripada Imam Nawawi. Ini contoh contoh, kalau tersilap boleh bagi tahulah. Lebih cenderung untuk memakai pandangan Imam Nawawi dengan mudahnya bahawa rukun mandi wajib ini 2. Rukun mandi wajib ini 2 saja. Niat meratakan air seluruh badan. Tapi dalam kitab ni sebut 3. Cuma di sini pengarang kitab ni perjelas buat apa yang jadi 2, buat apa yang jadi 3. Okey. Jelas tak? Faham tak tuan-tuan? Jelas okey. Dalam kitab ni sebut 3. Biasa kita jumpa 2 je. Niat meratakan air ke seluruh badan. Tapi hak ni 3. Tambah dengan apa? Menghilangkan najis dahulu sebelum daripada basuh air. Menghilangkan najis dahulu sebelum meratakan air ke seluruh badan. Kenapa? Kerana basuhan najis tak dikira basuhan mengangkat adah. Itu pandangan Imam Rafi'i. Tapi pandangan Imam Nawawi kata tak dikira sekali. Boleh niat sekali, maknanya basuh kita niat akad adah, dan ketika itu pun niat basuh najis. Jangan ada lekat najis dah. Dan biar air tu rata badan je. Maka tinggallah 2. Tak perlu pada menghilangkan najis dulu. Hanya niat dan juga meratakan air ke seluruh badan. Kalau pandangan Imam Rafi'i ini di 3 jadi. Maknanya niat, kemudian menghilangkan najis dahulu yang ada di tubuh badan, hilang najis dah, bersih dah semua, barulah meratakan air. Jadi basuhan tu basuhan yang berasingan. Okey. Kalau pandangan di sini, pandangan Imam Nawawi kata pengarang lebih kuat dan lebih sesuai untuk masyarakat kita. Tapi kalau nak lebih berhati-hati dan biasa kita buat, maka basuh dulu lah.
basuh dulu. Kalau biasa najis tu air mazi lah biasanya, yang lekat-lekat dekat kemaluan, kita kecing dan sebagainya kan. Basuh dulu, kata habis dulu. Dalam keadaan dah hilang dah najis, maka baru sedap mandi. Baru sedap mandi. Terpulang pada kita sama belaka. Sama je benarnya, sama je macam gini lah. Rukun air teh. Apa rukun air teh? Pernah dengar tak rukun air teh? Rukun air teh ni, pertama dia kena ada air. Yang kedua kena ada gula. Yang ketiga gula. Yang ketiga kena ada teh. Jadi air teh. Ke ada Ajinomoto? Tak ada orang buat air teh jadi tak Ajinomoto. 3 rukun dia baru jadi air teh. Tak cukup contoh. Dia ada air saja, ada gula saja, tak ada teh. Tak sah air teh tu, tak jadi air teh, jadi air gula tu tak? Ada kata 3 rukun air teh. Yang pertama ada air, kemudian jadi kena ada gula, kena ada teh. Tapi ada sebahagian ulama macam tidaklah. Sebahagian kita kata rukun 2 je. Apa dia? Macam gini ke? Iaitu ada air gula dan ada teh. Sama tak? Sama je lah. Kayak gitu je, khilaf je. Maka tak boleh penuh kepala. Tak boleh penuh kepala. InsyaAllah kita akan sambung panjang lebar pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.